adalah malam sebenarnya hanya untuk pemanas badan. Walaupun hanya pemanas badan, masuk hari kedua kempen dengan notis yang cukup pendek, kita berhasil dan berjaya untuk kumpul penduduk dan masyarakat pengundi pada malam ini di sini dengan begitu ramai sekali. Daripada pagi tadi, saya berjalan di Pasar Pagi Bukit Beruang. Saya dah risau. Kalau ingat pagi tadi, flyer pun kita tak sempat print lagi untuk bagi tahu masyarakat malam ini ada ceramah. Datang bawa yang photostat sendiri dekat pejabat. Edarkan di pasar-pasar pagi. Edarkan di kedai-kedai dimsum. Edarkan di kedai-kedai kopi. Sampai ke tengah hari, rupa-rupanya dengan YB Kirk, bagi tepukan kepada YB Kirk, adun air keruh kita. Adun muda, umurnya baru 30 tahun. Rupa-rupanya sampai daripada pukul 7.30 pagi kami semua berjalan, pukul 12 baru berhenti. Sampailah sahabat saya, ada seorang adalah dia fitness trainer, dia tarik saya masuk dalam kereta, dia cakap you have to stop. You dah exceed 15,000 steps dah hari ini. You tak boleh teruskan, you kena rehat sekejap. Kita berjalan, jumpa dan YB Kirk sebut, Adam, by my rough calculation, kita sudah jumpa lebih kurang 1,200 orang hari ini di seluruh air keruh. Jadi, saya ucap terima kasih kita dapat hadir malam ini untuk bersama-sama. Saya syukur apabila saya dinamakan oleh Pakatan Harapan sebagai calon untuk bertanding di Hang Tuah Jaya. Saya rasa syukur kerana saya tahu bahawa Hang Tuah Jaya, kita yakin ini adalah salah satu kubu yang kita wajib pertahankan, tapi dalam masa yang sama kita juga tidak leka dan kita sedar bahawa UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan sekutu-sekutunya semua tengah eyeing on this seat. Mereka nak rampas kembali. Bolehkah kita bagi mereka rampas tempat ini? Tak boleh. Tak boleh. Okey? Bukan kerana kita ini nak cakap, oh ini kerusi kita, you tak boleh ambil. Ini hak kita Pakatan Harapan, you tak boleh ambil. Bukan, saudara. Ini bukan soal Pakatan Harapan. Ini bukan soal Adam Adli. Ini bukan soal Anwar Ibrahim semata-mata. Ini adalah soal mandat rakyat yang dipertahankan selama ini. Bukannya kita ini apabila masuk ke dalam pilihan raya, hanya nak angkat 1-2 orang sebagai pemimpin yang akhirnya hanya untuk menjaga kekuatan, kekuasaan dan kepentingan kita sendiri. Kita nak angkat pemimpin yang bawa suara rakyat. Yang bawa suara rakyat tanpa kira daripada mana asal usulnya. Tanpa kira apa warna kulitnya. Tanpa kira apa agama kepercayaannya. Tanpa kira sama ada dia itu adalah orang yang mampu atau tidak mampu. Yang nak jaga masyarakat dan penduduk tak kira daripada utara sampai ke selatan. Ini yang kita nak angkat dalam pilihan raya ke-15 kali ini. Dan penting untuk kita tahu juga bahawa dalam keadaan kita masih belum pulih daripada kesan ekonomi akibat daripada COVID-19 dan juga bencana banjir sebelum ini, kita tidak boleh harap kepada kerajaan yang tak ada idea nak buat apa dengan masalah rakyat. Kena tadi petang saya di Taman Sentosa, hanya di belakang ini, bertemu dengan masyarakat, kita buat town hall session. Ada perbincangan yang cukup menarik, cukup interaktif. Selalu kalau kita berucap, selalu kalau kita bercakap, one way. Tapi petang tadi kita buat two ways. Saya bercakap sekejap, kemudian masyarakat yang hadir tanya soalan, cabar saya. Dan saya tak cakap apa. Saya bersyukur saya dapat pada petang tadi satu session yang cukup interaktif. Ini satu latihan yang baik supaya kita boleh terus cakna dan faham bagaimana rakyat berfikir dan bagaimana rakyat nak tahu lebih dalam lagi tentang apa yang kita perjuangkan. Jadi saya bagi tahu, penting untuk kita faham salah satu perkara pokok yang kita perjuangkan hari ini.
Saudara-saudari sekalian, tahu tak? Kalau kita baca dalam beberapa dapatan dan kajian dan juga pandangan yang dikeluarkan oleh pakar-pakar ekonomi, dia sebut untuk bersara, rakyat Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya RM600,000 di waktu persaraan. RM600,000 sewaktu you umur 60 tahun dan you hidup dengan, insya-Allah kalau kita hidup sehingga umur 80 tahun, maksudnya kita ada 20 tahun untuk kita spend RM600,000 simpanan persaraan ini. Menjadikan sebulan lebih kurang 2,500. Tapi kita bekerja 40 tahun. Kalau kita bekerja bermula umur 20 tahun sampai ke umur 60 tahun, kita bekerja selama 40 tahun. Untuk simpan RM600,000 minimum ini, kita perlu ada simpanan sehingga lebih RM1,200 sebulan. Anak muda yang ada hari ini, bagi tahu saya, siapa mampu simpan RM1,200 sebulan? 120 pun tak ada. Macam mana nak simpan sampai RM1,200 sebulan? Dan paling malang sekali, kita juga dengar kerajaan dia letak billboard Barisan Nasional. Dia tak, no. Dia bukan Barisan Nasional. Jangan silap, ini saya nak bagi tahu. Kerajaan yang ada hari ini, Perikatan Nasional ni, dia munafik tau. Dia buat seolah-olah dia bukan, they are not part of the government. They are part of this government. Dia kata, kita berjaya turunkan kadar pengangguran ke 3.7%. Tapi dia tak explain. 3.7% kadar pengangguran yang diturunkan ini, adakah gajinya baik? Adakah anak-anak muda ini dapat simpan wang untuk persaraan? We have to start early tau. Saya ada saving EPF. Saya dah declare aset saya dalam halaman web Calon Keadilan. Boleh cek. Rafizi Ramli dia declare dengan berani, dengan berterus terang, very transparent. Rafizi sebut dia ada 18 juta. Saya pun ada RM18,000 aset saya. Betul, you boleh cek. Saya perincikan. Saya ubah sikit noktah, saya ubah jadi koma. Itu nilai aset saya. Sebab saya sama macam anak-anak muda lain ini. Bekerja pagi sampai ke malam. Isteri pun kena kerja untuk besarkan keluarga, besarkan anak. Tapi untuk apa? Dengan gaji yang tak cukup ni, macam mana nak fikirkan persaraan nanti? So, isu dia beginilah. Kita tak mampu untuk datang dan selamatkan keadaan begini kalau kita teruskan dengan dasar-dasar yang timpang seperti yang dibawa oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional dan Bersatu Perikatan Nasional ini. Yang dia panggil Kerajaan Keluarga Malaysia. Betul. Satu untuk aku, satu untuk anak aku. Betul-betul keluarga Malaysia. Dan kalau kita fikirkan bersama, nak selamatkan keadaan yang begini. You bayangkan, itu pun kita letak ujian 2,500. In 40 years from now, 2,500 will worth nothing for us. This generation. So that's why we yang muda-muda ini, anak-anak muda yang datang, kita berjuang bukan hanya semata-mata untuk lawan dengan UMNO Barisan hari ini. Kita berjuang bukan semata-mata sebab kita ini anggota Parti Keadilan, anggota Parti Amanah, anggota Parti Tindakan Demokratik atau anggota Parti Ikatan Demokrasi Malaysia Muda. Kita ini berjuang kerana kita tahu masa depan kita gelap kalau kita tak ubah keadaan hari ini. Dan ia bermula dengan kejatuhan sekali lagi UMNO Barisan Nasional. This is our struggle. Bukan untuk hari ini, bukan kerana dendam, bukan kerana kita nak tunjuk kita ni, besar, hebat. Bukan kerana kita nak rebut jawatan dan kepentingan. Tapi kerana kita tahu someone, somewhere in this country have to do something. And that is us. Okay? Jadi saya ucapkan terima kasih
Nama saya Adam Adli, calon nombor 1 untuk Hang Tuah Jaya. Tak payah fikir panjang. You ambil kertas undi, you nampak nama yang pertama sekali, you pangkah, you balik, you tunggu berita. Kita tengok sama ada mampu atau tidak kita pertahankan Hang Tuah Jaya. Terima kasih. Kita Boleh. Kita Boleh. Pakatan